Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, kita dapat sambung kuliah subuh mingguan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang ke-18, memberi salam kepada penghuni kubur. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar para sahabat apabila hendak menziarahi kubur membaca Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Nabi ajak. Ini ucapan salam yang paling baik sebab Nabi sendiri yang ajak. Boleh saja kita reka sendiri, lalu tepi kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu reka sendiri. Boleh jugalah. Assalamualaikum ya ahlal qubur, ya ahlul qubur, ya ahlil qubur, macam-macam lafaz Ini tak selaras lah. Bila Nabi ajak, kita hafal yang ni, dia penyelarasan. Assalamualaikum saja pun boleh bagi salam juga. Tapi hak mana Nabi ajak panjang sikit pada yang kita duk biasa buat, itu lebih baik. Dipanggil ma'thur. Kita beramal tepat dengan kehendak Allah dan Nabi Muhammad. Macam selawat lah. Selawat boleh macam-macam selawat. Paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendek lagi, sallallahu wasallam alaih. Boleh pendek lagi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallam alaih. Macam kita lepas-lepas tarawih tu. Selawat macam-macam lah. Selawat syifa, selawat munjiyah, selawat fatih, selawat azimiyah untuk mimpi jumpa Nabi.
Tapi selawat yang paling baik yang Nabi ajak. Selawat lain pun boleh. Selawat paling baik selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan lafaz tak ada Sayyidina, tapi tak apa, boleh tambah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hak tu paling baik sekali. Pasal sahabat Nabi datang jumpa Nabi selepas turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Allah sentiasa berselawat. Allah ni dia punya kerja buat dia tak ada mula, tak ada akhir. Tu makna sentiasa. Bila Allah bagi tahu Allah punya kerja tak ada mula, tak ada akhir. Kerana Allah bukan jenis bertarikh, bukan bertempat, bukan berwaktu. Maka selawat Allah sejak azali ya. Sebelum ada Nabi Adam lagi Allah dah selawatkan Nabi Muhammad. Allah selawatkan Nabi Muhammad tu sejak bila? Dia tak ada sejak. Dia kalau orang buka kedai cap kotiau ke dia tulislah sejak bila kan, telur dibasuh. Ada tarikh buka kedai tu kan. Kita boleh tengok daripada tahun bila dia menikah. Allah selawat ni tak boleh habaq lah sejak bila, sebab tak ada sejak. Sebelum ada apa-apa lagi tu Allah dah selawat. Allah mula Allah dulu, itu baru malaikat. Allah Ta'ala suruh kita pula, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, salawat kat Nabi banyak-banyak. Wasallimu taslima, ucap salam. Selawat saja tak cukup, selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim. Tu yang paling baik. Kalau kata selawat bulan puasa nanti tambah wa sallim, baru dia ada salam tu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada wa sallim, baru dia masuk salam. Dia dua benda tu. Selawat, sallu tu selawat, wa sallimu tu salam. Dan ni orang putih kata N. Bila kita sebut dua orang, mana dua orang lah, Muhammad dan Osman menghadiri kuliah. Bukan seorang, dua orang. Orang lain-lain pula selalunya dan tu lain-lain lah. Muhammad muka gulen, Osman muka gulen. Selawat dia ada makna dia, salam dia ada makna dia. Allah suruh dua benda, elok kita buat dua benda. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tambah wa sallim. Kadang-kadang kita ringkas sangat, tak sebut wa sallim. Kurang lah 50%. Kalau dua tu dia baru jadi macam burung yang mempunyai dua sayap, baru boleh terbang. Sahabat Nabi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami bagi salam kami reti dah, selawat kami tak reti, tolong ajarkan. Kami reti bagi salam, kami jumpa Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Ataupun dalam semayang kita, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam beres, reti dah, selawat tak reti, ajarkan kami. Maka Nabi ajar. Nabi kata qulu, hampa kata macam ni yang kata selawat ni macam ni, hampa kata macam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita tambah Sayyidina tak apa, adab kita lah. Adab kita lah. Macam orang kalau tanya saya, nama apa? Saya beritahu nama saya Zamri bin Hashim. Tapi tuan-tuan duk panggil ustaz buat apa? Ini Zamri sudah. Dia tak gamak tu. Dia panggilkan pangkat. Orang yang ada datuk yang tawaduk, orang tanya nama apa? Kita nama saya Hashim. Kita tahu kita tak boleh panggil Hashim, kita panggil Datuk Hashim, Datuk Hashim macam tu kan. Kita yang tambah. Nabi seorang manusia yang merendah diri. Dia buat nama Muhammad betul. Kita tambah tak ada jadi masalah apa. Itu selawat yang paling baik. Ini bulan Syaban ni bulan selawat. Bulan Syaban namanya juga bulan selawat. Pasal ayat tu turun bulan Syaban. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu bulan Syaban. Selain daripada perpindahan kiblat bulan Syaban, nisfu Syaban. Nisfu Syaban tu sebelah siangnya tu berlaku perpindahan kiblat, Zuhur atau Asar. 15 Syaban. Maknanya Syaban ni bulan istimewa, sehingga kan seorang ulama, seorang tok guru di Mekah meninggal dah, banyak kali datang ke Malaysia dan dianggap sebagai guru oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, guru yang sangat dia kasihi. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tulis satu kitab, Madza fi Sya'ban. Ada apa dalam bulan Sya'ban? Judul kitab, apa ada dalam bulan Sya'ban? Ada macam-macam. Disenaraikan perpindahan kiblat. Antaranya itulah ayat selawat dipilih oleh Allah bulan Sya'ban. Dalam 12 bulan Allah pilih Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ni bulan memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada bulan yang paling bagus untuk puasa sunat. Bagi orang yang tak ada qada, bulan ni bagus puasa sunat. Bagi orang yang ada sangkut qada tak habis lagi, bulan ni lah peluang untuk menghabiskan puasa Ramadan hari itu, yang uzur hari itu tu habiskan pada bulan Sya'ban ni. Tak habis juga kena fidyah, tak habis juga kena denda. Baik, yang kita belajar pagi ni cara bagi salam kepada penghuni kubur yang diajak oleh Rasulullah. Patut kita buat cara ni lah. Nak buat cara sendiri pun boleh lah. Cara ni, yang ni lafaz yang Nabi ajak, kita hafal. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullah lana walakumul afiyah. Kan panjang pun. Tiap-tiap kali kita lintas ke kubur, beralih sat. Beralih ke kubur tu, beralih gitulah. Tengok depan sama, takut langgar orang. Kita tengok relin, tengok kubur, kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullah lana walakumul afiyah. Dan kita boleh sambung dengan doa, sebab penghuni-penghuni kubur ni dia dengar salam kita, dia dengar doa kita, dia dengar. Doa boleh reka sendirilah. Ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman syurga, jangan jadikan kubur mereka lubang api neraka. Hak reka tu pun bersumberkan daripada hadis juga, raudatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan perkuburan mereka taman-taman syurga, jangan jadikan perkuburan mereka lubang api neraka. Artinya, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni perkampungan. Kita tak sebut ni ahli kubur, kita guna bahasa yang lebih halus, lebih sopan. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni perkampungan dari kaum mukminin. Betul lah ni patut ahli kubur, betul, tapi dia macam kasar sikit. Macam orang berumur lah, kita kata orang tua, marah setengah orang lah. Macam bukan tua ustaz, orang lama, gitu ke. Dia kena cari ayat lain tu, baru dia nampak berpengalaman orang lama. Jadi ahli kubur ni betul lah dia ahli kubur, tapi Nabi berbahasa lah. Nabi kata penghuni perkampungan. Ni bukan kubur, ni duduk berkampung tu. Ni duduk macam rumah taman lah. Ni ada komuniti mereka, penghuni perkampungan. Ada masyarakat dalam tu. Siapa jadi ketua kampung kita pun tak tahulah. Dalam tu ada tu. Penghuni perkampungan dari kaum mukminin, bahawa kami insya-Allah akan menyusul kamu. Dia cakap macam tu, kami pun tak lama dah duk lalu kerap ni. Tiba masanya kami pun sampai sini. Dia pun sambut kita kalau kita mati. Kita orang beriman akan sambut orang beriman. Kita ni junior lah, ni pun senior. Abang-abang senior akan sambut.
Itu disebut dalam hadis yang lain. Masuk tak usah duk rasa sunyi. Ramai member-member kat dalam tu, dia pun main sambut. Kalau orang jahat, dia jumpa geng-geng jahat. Dia nak kena seksa, dia jumpa hak kena pukul lebam-lebam tu, dia tu main sambut dia. Dia tu kata satgi hang kena, kami kena lama dah. Jadi tengok kita kawan dengan siapa. Kalau kita kawan dengan orang baik, kita akan jumpa hak muka berseri-seri ni pun main sambut. Ni baru kata kami duk tahun ni syok satgi hang rasa syok. Hang sudah sedih syok mu tahun ni. Macam tu. Macam budak masuk asrama kalau ada orang kampung di situ, dia rasa terpelihara sikit. Ada pembelaan. Pakat duk mai bagi kata-kata semangat, menghiburkan dia. Disebut dalam hadis. Jadi tujuan bagi salam ni diperkenai. Antara sebab Nabi suruh bagi salam, orang-orang yang duduk dalam kubur tu dia dengar dan dia kenal. Suara kita tu dia dengar dan dia kenal. Kalau di dunia dia biasa sembang dengan kita, dia tahu suara tu siapa punya. Boleh dengar. Buktinya disyariatkan bagi salam. Salam tentu dijawab. Hukum memberi salam sunat, jawab salam wajib. Ni pakai jawab. Kita lalu kok bagi salam, dia dengar. Hak lebih kuat lagi Rasulullah duduk pajak song, kita bagi salam, dia dengar. Tu pendengaran yang luar biasa. Orang lain kena lalu kat kubur, kalau kita bagi salam kot ni ada kubur dekat ni, tak ada no. Jauh sikit kan, kenapa tak dengar? Dia kena pergi dekat dengan pagar dia tu. Rasulullah tu sana tu Madinah tu, kita bagi salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi dengar dan Nabi jawab. Dalil yang kedua kata penghuni kubur dengar ni, Nabi kata bila orang berjalan lepas ziarah, lepas ke bumi mayat, berjalan keluar, mayat dengar bunyi derapan kasut, pak 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 pak, jalan keluar. Kasut orang mendengar. Kalau yang main nak ziarah naik Vespa, dia tahu dah ni Vespa siapa ni, dia dengar dia cam bunyi bum 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 bum, macam tu kan Vespa bunyi. Dia kenal. Bunyi batuk pun dia tahu. Kuatnya pendengaran mereka. Dalil ketiga kata mayat boleh dengar. Nabi selepas selesai perang Badar, Nabi mayat-mayat musuh ni dibiarkan bergelimpangan atas tanah. Kemudian Nabi bagi arahan kepada para sahabat, kutip mayat-mayat musuh ni, Abu Jahal apa semua ni, lempak dalam telaga yang ada di Badar, telaga buta, telaga pun tak ada air kering, lempak situ. Kemudian ditutup dengan batu, belah atas bawah batu. Setelah dilempak dan diletak batu tutup telaga supaya tak busuk, bangkai-bangkai itu supaya tak busuk, Nabi pergi dekat bulatan telaga, Nabi berdiri dan Nabi bercakap-cakap. Nabi kata, wahai, panggil sorang-sorang, wahai Abu Jahal, wahai Uqbah bin Abi Mu'awwaqah. Banyaklah nama yang Nabi panggil, Nabi seru. Nabi kata, aku dapat dah apa yang Allah janji kepadaku, kemenangan. Kemenangan. Dapat dah. Dan kamu juga akan dapat apa yang Allah janji ke atas kamu, azab kubur apa semua. Nabi macam duk bercakap dengan apa. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, cakap dengan siapa tu? Sorang-sorang kan? Nabi kata, tak, cakap dengan hak mati ni. Sayyidina Umar kata, ni pun mati, tak ada deria, nyawa, roh pun tak ada, duk dalam kubur pula, serumbat dengan batu, tutup dengan batu, mereka mana boleh dengar? Nabi kata, wahai Umar, jangan cakap macam tu. Bal hum, bahkan mereka ini lebih kuat pendengaran daripada kamu. Aku cakap kamu dengar kan? Mereka lagi dengar clear lagi. Hang nak dengar kena main duduk dekat-dekat aku tu. Orang kubur dengar. Tepi ziarah kita baca Quran, dengar. Bunyi kaki kita pun didengar. Jadi macam tu. Dan mereka rasa tenang, mereka ada perasaan. Orang pijak kubur mereka, mereka tahu, mereka sakit hati. Kubur mereka dipijak, dilangkah, diduduk antara dua batu nisan tu, pergi duduk tu. Marah. Dalam hadis sebut, mayat rasa marah. Orang pergi duduk, macam duduk atas dada ni pak. Tak hormat ni pak. Jadi jangan duduk. Duduk celah-celah kubur tak apa. Duduk atas tak boleh. Celah-celah tak apa. Baik. Celah-celah boleh sebab
Nabi pun biasa lepas mengebumikan anak Nabi, Nabi duduk di tepi kubur. Tapi kalau bawah tu ada mayat, kita duduk atas tu tak boleh. Nabi kata itu lebih baik duduk atas bara api, terbakar punggung, kena kulit, melecok, itu lebih baik daripada kita pergi duduk betul-betul atas mayat. Kalau duduk tepi-tepi tu tak apalah. Tapi kalau kubur lama ni dia berselerak habis, tak tersusun, tak mana tepi. Berapa generasi dah kita kata tepi, hak tepi itu pun dulu ada mayat. Kalau kubur baru, dia jadi perkampungan tersusun, batu nisan pun elok, mereka beli sama putih, semua putih, saiz pun sama besar. Ada lorong-lorong pula macam rumah taman, lorong depan, lorong belakang. Itu boleh ada macam celah. Macam tu. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 137. Masih lagi dalam tajuk senarai najis. Wal qai'u, muntah najis. Wal khamru wan nabidh wa kullu muskirin ma'i'in wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima. Muntah najis. Muntah orang tua ke, muntah budak-budak kan najis. Budak-budak orang tak pergi mentah, orang panggil apa? Jeluk temuk. Muntah lah tu. Dia tak makan nasi, dia makan susu, keluar berketui-ketui masam. Yang tu bukan tairu. Yang keluar berketui-ketui tu bukan laban. Tairu. Apa orang panggil bahasa apa lagi? Susu masam. Tu bukan susu masam, tu muntah baby. Najis. Kena basuh. Tak boleh lap saja, kalau kena pakaian solat kena basuh, mengalir air. Budak-budak ni kalau kencing budak lelaki, budak perempuan tolak tepi. Budak lelaki yang umur dia belum 2 tahun, yang belum minum susu tepung, minum susu badan ya. Nestum pun tak makan apa lagi, duk minum susu badan. Tu tak apalah, kita percik air. Percik air ke atas kencing boy, budak lelaki. Budak perempuan dah basuh bagi mengalir air juga. Baik, kita tengok hadis. Artinya daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku ketika aku sedang menuang air kepada 2 orang lelaki dari bekas kulit yang ada di hadapanku. Air tu isi dalam kulit. Kalau kita pergi muzium di Mekah tu, ada muzium lama. Muzium apa nama tu? Muzium lama lah, ada pakaian-pakaian lama klasik. Di muzium tu ada kulit kambing ni, jahit, dalam tu boleh buah air. Dipanggil qirbah, ataupun bahasa Saudi dia kata girbah. Qirbah bahasa Arab, qirbah. Kulit kambing macam beg saya ni lah, boleh galah. Dia pun galah kulit kambing, dalam tu boleh buah air. Zaman tak ada botol apa lagi lah, boleh buah air. Jadi Sayyidina Ammar bin Yasir, dia tuang air. Ada 2 orang lelaki minta kat dia air, dia khidmat, dia tolong tuang. Khidmat lah, tolong tuang. Air tu duduk dalam bekas kulit, selalunya kulit kambing lah. Pejait balik, lapah, cantum kulit, jahit, dalam tu boleh buah air. Kata Sayyidina Ammar, tiba-tiba aku terbatuk hingga mengeluarkan kahak. Terbatuk. Waktu tu tak ada COVID, apalah batuk. Kahak itu terkena baju aku. Mujak kena baju dia, kalau kena baju orang segar jugalah. Batuk terkena baju. Aku segera mengambil air dari bekas kulit itu untuk membasuh kahak. Aku pun basuh lah, kotor kan. Tapi Nabi nampak macam tu, Nabi takut Sayyidina Ammar ni anggap kahak tu najis. Maka Nabi habaq kahak tak najis. Kahak kotor, makna basuh. Tak apa, tak basuh pun tak apa. Sunat dibasuh.
Rasulullah SAW bersabda, tiadalah kahak dan air matamu melainkan sama sahaja hukumnya dengan air yang dalam bekas kulitmu ini. Air mata tak najis, air dalam kulit kambing tak najis, kahak kamu pun tak najis. Nabi guna kesempatan tu nak bagi mudah faham. Nabi tak habaq kata kahak tak najis, Nabi gabung air mata, air dalam kulit, kahak, bagi senang faham, tak najis. Hanya saja kamu wajib membasuh bajumu apabila terkena kencing, tahi, darah dan muntah. Itu kena basuh. Satu lagi riwayat nak habaq kata kahak tak najis. Nabi SAW sebut, kalau kita tengah semayang, kita terbatuk keluar kahak, kita rasa dia ketul-ketul tu, sekiranya kita telan, batal solat. Keluar sekutul, kita pun tak tahu nak buang mana, telan, batal semayang. Kalau duk gagal semayang lagi tak betul lah. Batal ni kena semayang lain lah. Sama ada kita pergi ludah di luar, main semayang lain, ataupun kahak tu pun hilang mana, telan hilang terus. Mayang kena mayang lain. Yang betulnya Nabi kata macam ni, kalau tengah semayang batuk keluar kahak, ludah belah kiri. Ni tukang jahit buat poket belah kiri, kalau ada buah tau ni, tu ketul hijau, cendol. Dia kalau duduk kat kerangkung tak apa, bila batuk dia naik atas lidah. Ketul nak buah mana? Buah tau ni. Nabi kata ludah belah kiri. Tu orang buat poket belah kiri tu. Poket ni tujuannya selain daripada nak bubuh emas ni, buh kahak kalau terbatuk, telan batal. Ataupun Nabi kata kalau kita ada sapu tangan apa semua, buat keluar sapu tangan, buh dalam sapu tangan, dan Nabi ajak lipat buh dalam poket. Jubah Nabi pun ada poket ni, poket tepi ni. Nabi ajak, Nabi buat keluar sapu tangan tu, buat macam ni. Ada buh poket. Semayang terus. Boleh terus semayang tu. Boleh, pasal dia bukan najis. Yang Nabi ajak tu, Nabi tengok dekat mimbar tu, dekat mihrab, cerita minggu lepas kan, di mihrab tu ada kahak, maka Nabi pun duk hurai bab kahak. Ludah dalam masjid tak boleh, tempel kat dinding masjid tak boleh. Kalau kita buka tingkap, kita berdiri dalam masjid, kita ludah, itu pun tak boleh, dikira meludah dalam masjid. Buka tingkap, berdiri dalam masjid, main ludah daripada jauh, dia jenis ludah jauhnya, lompat jauh, tak boleh. Buka tingkap, keluarkan kepala dulu, begitu keluar baru ludah. Kalau masjid yang jenis ada tanah lah, sini buka tingkap tu ludah, tu masjid juga. Jadi kena keluar terus lah. Keluarkan badan, buka tingkap, keluar badan tu ludah. Jangan main ambil lajak, buka tingkap, dia kaki dia berdiri dalam masjid, badan dia dalam masjid, mulut dalam masjid, dia terbang pun. Memang jatuh di luar, tapi hang ludah tu tetap dikira dalam masjid. Al-buzaq fil masjid khati'ah, meludah dalam masjid satu dosa. Kalau dah ludah dah macam mana? Nabi kata kalau dah ludah, kambuh. Zaman boleh kambuh lah. Ambil dengan kaki tu, kambuh dengan tanah. Masjid kita nak kambuh ke mana kapet? Atau suruh ludah. Ludah dalam pakaian sendiri kalau perlu ludah. Jangan ludah depan. Nabi bagi tahu lagi, adab meludah jangan ludah depan. Bila-bila pun jangan ludah depan. Kalau naik motor memang orang tak ludah depan. Naik motor ludah depan tu kena dia sendiri ya. Tak bila-bila pun sambil berjalan ke apakah, jangan ludah depan kata Nabi. Jangan ludah kanan arah yang mulia. Ludah belah kiri, dan pastikan kiri kita tu bukan arah kiblat. Tu. Adab. Orang yang halus adabnya, dia batuk di rumah orang dia terbatuk, dia tanya kiblat kat mana. Selalu kalau orang tanya kiblat ke mana ni nak sembahyang dan nak ludah tu, dia takut kiri dia tu kiri kiblat. Kiri lah, tapi pastikan satu lagi kiri yang bukan arah kiblat. Kalau naik kereta tak payah lah ludah kiri kena bini. Kita bawa kereta telan tak elok, benda kotor, ludah kiri tu kena di pipi dia. Carilah tisu ke apa kan. Kalau naik motor tak apa, ludah kiri. Tengok orang belakang ada ludah dia kena orang belakang marah. Ludah ke sebelah kiri yang bukan arah kiblat. Jadi arah kiblat ni bukan kita ambil tahu untuk solat ya. Ambil tahu juga untuk meludah, untuk buat tandas, semua dia ambil kira arah kiblat.
Arak najis, dan setiap cecair yang memabukkan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Maksudnya hanya sahaja arak, judi, ni semua peringkat awal boleh lah, boleh minum, boleh main judi, kemudian dimansuhkan. Ada sebab-sebabnya, sebab Allah memansuhkan, mengharamkan arak, mengharamkan judi. Yang ni dia kena ada satu buku, satu kitab asing, tajuk mansukh, nasikh mansukh dalam Quran dan hadis. Saya duduk himpun lah, bila jumpa saya himpun. Nanti kita buat satu buku sejarah. Jadi ayat Quran, ada ayat yang boleh minum arak, ada ayat tak boleh minum arak. Tak payah duduk penin apa lah, dia ada peringkat-peringkat dia. Cerita mansukh. Jadi hanya sahaja arak, ni ayat yang dah haram dah lah. Sebelum tu halal minum arak. Judi, sebelum tu Sayyidina Abu Bakar pernah main judi dengan Abu Jahal. Dia haram main judi. Sayyidina Abu Bakar bagus-bagus dia main judi, benda boleh, kemudian diharamkan. Itu ada dalam tafsiran surah Rum. Bertaruh judi, tengok dalam surah Rum. Peperangan antara Rum dengan Parsi, siapa menang, siapa menang. Macam orang main judi bola sepak, pasukan mana menang. Macam itulah Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Jahal bertarung siapa akan menang, Rum ke Parsi. Rum ke Parsi. Sayyidina Abu Bakar dia kata Rum menang. Abu Jahal kata tak, Parsi lebih kuat daripada Rum. Dulu lawan macam tu. Lah janganlah. Kalau final dua pasukan bola sepak, jangan duk main judi. Haram. Arak, judi, menyembah berhala dan meramal nasib. Ramal nasib macam-macam. Ada yang ambil nama, daripada nama tu boleh tahu masa depan, tapak tangan apa semua. Semua tu tak betul semua tu. Selalunya yang ramal nasib ni dia akan sebut bagus-bagus. Ada dia abang Antanun, kalau macam ni memang bengrak menega letak abang. Pasal dia dapat duit semua tu tak betul ya. Nasib orang tak tahu, Allah je tahu. Semua ni najis dari amalan syaitan. Anjing, babi, anak yang dilahirkan kacukkan salah seekor dari keduanya. Dikacukkan dengan binatang yang halal ke, anak tu tetap najis. Anak anjing atau anak khinzir atau anak kacukkan. Ini hadis tentang jilatan anjing ni kita baca banyak kali dah, kita tengok terjemahan dia je. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing menjilat bekas air seseorang kamu, maka air itu mesti dituang. Bukan takat tuang saja, kemudian basuhlah bekas itu sebanyak 7 kali, salah satunya air bercampur tanah, bagi sertu. Dalam riwayat yang lain, basuhan pertama dengan air tanah. Allah berfirman tentang najis khinzir dalam surah Al-An'am ayat 145. Aw lahma khinzir fa innahu rijs. Maksudnya atau daging khinzir. Mula Allah sebut daging, kemudian Allah sebut seluruh anggota badannya najis. Atau daging khinzir, sesungguhnya nya tu kembali pada khinzir. Kalau ngaji pondok, nya tu dia kena cari ya, tang mana dia punya gantung dia. Sesungguhnya khinzir itu najis. Fa innahu, hu tu maknanya nya kembali kepada khinzir. Bukan laham dia saja, bukan daging dia saja najis, seluruh anggota badannya najis. Nabi pernah sebut juga orang Yahudi, Allah haram makan khinzir. Macam kita serupa ya, tak boleh makan. Kristian pun tak boleh makan. Dia paduk balun tu dia bertukar, kitab tu dia berubah, dia makan. Peringkat awal kata Nabi ni tak makan khinzir. Allah kata tak boleh makan khinzir, ni pun buat helah dengan Allah, dia tak makan. Dia pun ambil lemak-lemak tu, dia pun buat produk lain, buat sabun ke, buat shampoo ke, dia pun jual tu. Dapat duit, dia kata kami tak makan khinzir, kami makan guna duit. Nabi kata la'anahumullah, Allah laknat. Dia pun main-main dengan Allah.
Macam orang lah, dia curi duit. Contoh, dia curi duit, dia tak beli roti canai ke apa, dia kata tu makan. Duit curi, dia beli tayar kereta, dia takut tak makan. Tak tayar hang tak pergi cari makan. Jadi orang Yahudi Allah laknat, diharamkan khinzir, mereka tak makan khinzir. Tapi lemak khinzir mereka buat macam-macam. Buat minyak, sapu sampan, sapu kau. Kalau lo buat produk lah kan, buat produk masukkan tu, serupa macam makan khinzir. Orang Melayu kampung, orang Melayu pula setengah kampung, dia tak makan bewak, tak makan. Tapi kalau dia boleh bunuh bewak, dia panggil Hindu mai. Dia kata Hindu yang makan, aku tak makan. Hindu bayar duit, duit tu hang guna, hang makan, hang makan bewak. Dia ada senapang, dia jadi rela ke jadi apa ke, ada senapang, dia tembak babi hutan belakang rumah dia. Kalau dia terus kambuh tak apa, dia telefon Cina mai. Lepas tu dia kira harga pula, dapat duit. Duit tu dia pergi beli beras ke, dia pergi beli apa ke, dia rasa macam dia tak makan babi lah. Babi mana orang Melayu makan? Kan ada orang Melayu makan babi? Saya rasa tak ada siapa sanggup makan. Tapi dia jual tu, duit hasil perolehan tu dia makan bihun sup babi. Orang tak mengaji kadang-kadang dia jual tu. Mana boleh jual? Najis. Jual bewak, tembak babi hutan, jual babi hutan. Tak usah jual bagi free. Tak usah bagi free dah kambui. Kita redha bagi ni pun makan pula. Duk pergi telefon pula dah kambui tu ya. Tak, Cina boleh makan, tak boleh. Cina pun ikutnya tak boleh. Cuma dia pun agama lain kan. Kita redha bagi dia pun makan sporting dengan dia pun ambil lah. Tak apa. Berapa nak bagi lah. Cina duit juga. Kambui bang lah, jangan bagi ni pun makan. Haram, kita haram, ni pun haram. Cuma kita nak larang ni pun tak boleh. Saya ni pun bukan Islam. Baik. Jangan pergi bagi free, jangan jual, jangan apa. Benda-benda macam ni bangkai. Kita tak boleh makan, kita dapat hasil duit tu pun haram juga. Wal wadi wal madhi, air wadi dan air madhi najis. Dalil di bawah. An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madhaan fa amartu rajulan an yas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fasa'ala faqala tawadda waghsil dhakarak, muttafaqun alaih. Artinya daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, dahulu waktu dia mula-mula kahwin tu, dahulu tu pengantin baru, bulan madu, sebulan dua lepas kahwin tu orang panggil bulan madu. Dahulu aku adalah seorang lelaki yang banyak keluar air madhi. Pegang tangan isteri, keluar air madhi. Syahwat dia keluar air madhi. Dia baru kahwin, kerap keluar air madhi banyak. Dia pun confused, air madhi ni najis tak najis? Mani tak najis, air kencing najis, madhi ke mana? Najis tak? Maka aku menyuruh seorang lelaki. Lelaki ni kalau kita nak tanda, nama lelaki tu Miqdad. Al-Miqdad. Ada Al-Miqdad bin Amru. Miqdad bin Amru, tapi lebih terkenal dengan panggilan Miqdad Al-Aswad. Kadang-kadang jumpa hadis Miqdad bin Amru, kadang-kadang jumpa hadis Miqdad Al-Aswad. Dia member baik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kontak dia ramai saat, hampir tanya Nabi saat tentang air mazi ni najis tak najis. Aku segan nak tanya dia pak mentua aku. Menantu dengan pak mentua ni segan. Tapi kena tanya jugalah, cari jalan lain. Guna orang tengah, guna Miqdad hang tolong aku pergi tanya Nabi. Jangan abang kata aku tanya dah, hampir tanya aja. Nabi pun tak tahu masalah siapa. Nabi ingat masalah Miqdad. Nabi kata kat Miqdad, Miqdad, kalau hang keluar air mazi, tawadda, wuduk hang batal. Waghsil zakara, hang kena basuh zakar hang. Basuh najis. Miqdad ni dengar okey dalam hati, apa pula bukan masalah aku, masalah orang lain. Ni menunjukkan Nabi tak tahu benda gaib. Dia budak suruhannya. Nabi kata kat dia, hang bila keluar majlis kena basuh, tu najis. Zakar kena basuh,
baju kain seluar tu kena basuh, seluar kena basuh, wuduk kena ambil lain tau. Dia pun okey lah. Dia balik dalam hati dia, aku juga kena basuh. Nabi bukan tahu, bila tanya Nabi ingat orang tu soalan orang tu. Hak mana kita baca hadis Nabi tahu tu mukjizat Allah bagi tahu. Bukan Nabi tahu semua benda. Benda-benda tersembunyi ni Nabi manusia tetap manusia. Tak tahu. Nabi ingatkan masalah dia, Nabi ingatkan ayat mazi dia. Nabi suruh basuh, kena basuh zakar. Zakarak Nabi sebut, zakar kamu. Fasa'ala, aku malu untuk bertanya sendiri kerana aku adalah menantunya. Lelaki itu, Al-Miqdad itu pun bertanya. Lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah kata dekat lelaki itu, berwuduklah, keluar mazi batal wuduk, dan basuhlah kemaluanmu. Tu Miqdad tu lah. Okay, kita tengok belakang terjemahan dia. Daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, dahulu aku bersikap keras terhadap air mazi. Aku kerap mandi apabila keluar mazi. Orang tak faham macam tu lah. Saya pernah orang panggil bicara fik di satu sekolah menengah. Dia malu nak tanya, betul dia retah. Banyak soalan, budak-budak sekolah menengah ni banyak soalan. Antaranya soalan mai daripada belakang puteri lah. Budak-budak sekolah menengah perempuan ada soalan, ustaz, kami suka baca novel rumah tangga lah. Lah tak tahu orang tak rajin baca kot. Novel apa, suamiku imamku lah, apa jenis macam tu lah. Bila baca ni dia ada babak-babak yang intim. Bila baca dia macam keluar sesuatu cecair. Kena mandi ke? Saya kata tak payah mandi, itu mazi, bukan mani. Mani dia keluar tu dia ada sifat dia memancut-mancut. Kalau baca keluar meleleh tu, yang tu mazi. Mazi najis, tak payah mandi, basuh ya. Tu dia bertanya lah masalah ni kan. Tu ada lagi retah sampai, terima kasih ustaz, sebelum ni kami kalau keluar tu pergi mandi. Tak payah duk mandi, jenuh nak mandi selalu. Tak payah mandi. Jadi sahabat Nabi pun ada yang duk ingat kena mandi. Nama dia Sahal bin Hunayf. Aku kerap mandi apabila keluar mazi. Kemudian aku sebut dan bertanya tentang perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, memadai kamu berwuduk saja, basuh dan berwuduk. Aku bertanya, bagaimana pula pakaianku yang terkena mazi? Rasulullah bersabda, cukuplah kamu mengambil air satu tapak tangan, kemudian kamu menyiram, membasuh di tempat yang kamu lihat ia mengenai pakaianmu. Maknanya basuh, air tu mengalir, okey, suci. Dia bukan ada bau-bau pun, jadi tak perlu dihilangkan bau sebab dia tak ada bau, jadi bagi mengalir air aja. Kalau kencing tu dia ada bau dia, jadi bagi air tu mengalir, okey, khalas, selesai, suci. Celup tak boleh, dia kena juruh air, juruh. Datangkan air ke atas najis, air tu juruh atas najis, bukan bawa datang najis ke dalam air. Yang tu panggil celup. Celup tak kena cara. Seterusnya, najis lagi binatang yang tidak halal dimakan dagingnya apabila mati disembelih. Binatang tu tak halal makan, sembelih pun tetap tak halal. Contoh bewak. Bewak mati disembelih, siap baca bismillah lagi sembelih bewak. Bewak tu halal ke haram? Haram, dia tetap bangkai. Mati kena langgak dengan kereta pun bangkai, mati disembelih pun bangkai, sebab dia bukan jenis sembelih. Bewak banyak mati ajal atas jalan raya, kan? Banyak atas jalan langgak, langgak kepala mati, tekat langit ekor dikodek ya. Kepala dia tu, badan dia kadang tak mati, kadang-kadang hak langgak dia yang mati. No bewak besar tu, orang naik motor duk elok-elok tu jatuh. Bewak kata, aku ingat aku mati, hang yang mati. Jadi binatang yang tak boleh makan, walau disembelih dia tetap bangkai. Bangkai, kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia. Ini orang tak panggil bangkai, orang panggil mayat. Mayat manusia, mayat ikan, mayat belalang. Tak najis.
Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu, haram memakan bangkai. Memakan macam mana jadi memakan, diharamkan ke atas kamu memakan bangkai. Kemudian hadis di bawah, uhillat lana maitatani wa daman, fa ammal maitatani fal hut wal jarad wa ammal daman fal kabid wat tihal, rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan untuk kita. Ayat dihalalkan untuk kita ni orang panggil khususiat, khas untuk kita aja. 2 bangkai dan 2 darah. Umat-umat dulu tak halal. Lana untuk kita je. Kita halal makan 2 bangkai, iaitu ikan dengan belalang, tak perlu sembelih. Umat dulu tak boleh, dia mengai ikan dia kena sembelih dulu, dapat sembelih. Kalau dia memukat dapat ikan temenung duk kodek-kodek tu sembelih. Balik berniaga di penaga, orang pakai tengok tak sembelih hetang leher, orang tak beli. Umat dulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, Nabi Isa. Kita syariat kita lain. Ikan ni mana ada orang sembelih, mana ada kerak kepala, jual di penaga di Palas Batas kan. Ikan nyok-nyok apa, tengok tang kepala dia duk cantum elok, siapa nak pergi sembelih? Sebab dia bukan bangkai, dia mayat. Dia macam manusia juga, mayat, tidak najis. Mayat manusia tak najis, sebab tu boleh bawa masuk masjid, sembahyang jenazah dalam masjid. Kalau najis tak boleh bawa. Kita tampak nyamuk di luar, kita bawa bangkai nyamuk masuk masjid, dosa. Bawa najis dalam masjid, dosa. Tu usung mayat masuk, mayat bukan najis, dia manusia. Siapa beli ikan bilih, dia beli satu plastik, dia buh dalam beg dia, masuk masjid. Tak apa, ikan tak jadi bangkai ke. Belalang pun tak apa. Kita jenis tak makan lah belalang kan. Kalau jenis orang makan, dia dapat belalang, dia bawa masuk masjid, main kuliah sekali balik, tak apa. Tapi ikan, darah dia najis kan. Kalau beli ikan temenung ke apa-apa bawa masuk masjid, takut menitik merah dia, darah tu lah, tu najis. Ikan tak najis, perut dia najis. Macam tu. Untuk kita dihalalkan, special lah, khususiat. Arab panggil khususiat. Hadis ni hadis khususiat. Seperti mana untuk kita umat Nabi Muhammad dihalalkan harta rampasan perang. Umat dulu haram. Untuk kita aja halal. Itu makna uhillat lana. Khas, hukum khas untuk kita. Dihalalkan khas untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu iaitu ikan dan belalang. Boleh makan, tapi kena buang dulu lah. Belalang pun dia ada juga, dia punya taik dia, perut dia ada cara macam mana tak tahu. Saya ada guru saya dah ajak, tapi saya pun tak beramal, tak pernah makan belalang. Tuan-tuan bisa makan? Siapa pandai masak ke apa-apa, bagi kat saya sikit, saya nak rasa. Kalau belalang rasa aku mana belalang besar ke. Guru saya dia ada cara, dia kepot kepala, lepas tu dia ada cara, dia cabut guna tu keluar hitam bawah ni, tarik daripada kepala tu, ada cara dia lah. Dia kata hak ni najis, kena buang. Mana cara bersiang belalang. Ada dulu kawan-kawan share, dia mengajak di Syria lah, Syekh Rushdie dalam Facebook. Saya pun tak ingat lah, saya share juga, kadang nak kena cari balik. Tapi macam tak ada apa, kita kan nak makan, kita pun tak peduli. Kena bersiang belalang, bukan boleh makan sekok-sekok tu. Bersiang. Ikan pun kena bersiang. Taik dia najis ya, badan dia je tak najis. Macam tu. Kecuali ikan kecil-kecil lah, macam ikan apa? Ikan bilih tu, kalau bersiang bagus, kalau tak bersiang pun boleh makan sekali dengan dalam dia. Kadang-kadang orang buat nasi lemak ni, dia goreng gitu, nampak hitam-hitam, boh lah. Makan lah, nak makan. Kalau rajin perisi, itu lebih baik. Ikan besar tak boleh, ikan gelama, ikan apa? Yang lengat-lengat tu ada perut, jangan duk beli. Tak boleh, tu tak kena. Ikan kerin, ikan gelama, ikan apa? Ikan terubuk, terubuk masam lah, apalah, masin lah, jangan beli. Kita beli hak dia buang perut. Beli hak buang perut.
Hak tak bang perut jangan beli. Tu kita sebagai pembeli. Orang yang buka kedai runcit pula jangan ambil. Orang nak main hantar ikan, perhati dulu perut ada, aku tak mau. Jangan ambil. Kadang perangai orang buka kedai runcit, dia ambil dua-dua. Dia ambil hak jenis bagus pun dia ambil, hak tak bagus pun dia ambil. Dia kata bagi pilihan kepada pembeli je. Tapi rezeki dia jual tu berkat ke, halal ke? Kalau mai ustaz, dia abang ustaz jangan beli ikan ni. Ni bukan orang kita punya. Ustaz beli ni orang kita. Dia tahu pula. Dia rasa dengan buat macam tu kira halal lah. Kalau bukan ustaz, letak nak beli apa pun. Beli hak cara haram pun, bepi hang dapat dosa. Hang jual tak dapat dosa. Macam tu. Dulu dia pun letak macam judi budak-budak, boh duit, main bola. Apa kedai-kedai orang Melayu banyak tu. Boh duit, ada bola-bola, kadang duit habis gitu kan, ada dapat apa kan. Itu judi. Ini perangai orang meniaga, dia kira nak duit, dia tak fikir halal haram. Baik, 2 bangkai iaitu ikan dan belalang, dan 2 darah. Darah kita tak boleh makan kecuali 2 darah ni, iaitu hati dan limpa. Pasal dia bukan daman masfuhan, bukan darah yang mengalir. Darah tu keras beku, boleh makan. Termasuklah ayak daging merah, itu pun tak apa. Dan darah dalam tulang. Ada orang dia makan, dia pepok tulang, dalam-dalam dia makan habis. Itu pun boleh, tapi kolesterol lah. Tak berapa bagus je lah. Halal dimakan yang dalam tulang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi